Bertemu kembali. Buletin Bernama kini bersiaran bersama Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bagi membincangkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, rancangan baharu untuk negara. YB, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam siaran kali ini. Rancangan Malaysia ke-12 yang bertemakan Malaysia Makmur, Inklusif, Mapan merupakan fasa pelengkap rancangan pembangunan 5 tahun untuk negara. Dan ini adalah satu cara untuk mencapai status negara maju dan juga inklusif. Kita nak tahu juga sejauh mana pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 ini. Kajian separuh penggal yang lepas, yang lepas-lepas lah untuk rancangan-rancangan Malaysia 5 tahun sebelum ini, dibuat untuk mengukur kemajuan perancangan daripada tahun bermula, di pertengahan dibuat, kemudian untuk melengkapkan di dalam 2 tahun terakhir lah. Tapi kali ini kajian separuh penggal sangat berbeza kerana keadaan dunia berubah akibat daripada COVID. Semasa rancangan Malaysia ke-12 ini dibentangkan dan digubal tahun 2020, 2021, banyak perkara-perkara yang sekarang ini sedang mencabar ekonomi negara kita tak ada, termasuklah COVID, kemudian pergolakan ekonomi dunia yang berlaku sekarang ini pun tidak ada, dan tambah pula kita ada pentadbiran yang baru. Jadi kajian separuh penggal kali ini lebih bersifat kepada semakan ke arah perancangan baru keseluruhan untuk kita menyelaraskan segala perancangan yang sedang berlaku dan akan berlaku dengan kerangka ekonomi madani yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Dan setakat ini bagaimana? Adakah kita dalam landasan yang betul untuk perkembangan ekonomi, dan juga kita nak tahu juga apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan kesan-kesan negatif daripada pandemik COVID-19 terutamanya? Kalau kita tidak buat anjakan-anjakan besar, maka potensi ekonomi kita tu akan terus berhadapan dengan cabaran yang mungkin akan memalakkan lagi potensi kita untuk mencapai negara berpendapatan tinggi. Sasaran negara ialah supaya kita menyertai kumpulan negara-negara maju atau yang disebut sebagai negara berpendapatan tinggi ini dalam tempoh antara 2026 ke 2028. Itu sasaran kita kan. Jadi selepas yang berlaku dengan COVID, kalau kita terus dengan perancangan-perancangan yang telah dibuat dahulu dan tidak ada anjakan-anjakan yang besar, maka saya tak yakin sebenarnya kita akan mencapai itu. Jadi sebab itu, kajian separuh penggal kali ini ada 17 anjakan-anjakan besar. Yang harapan kami ialah itu akan meletakkan balik negara di landasan yang betul, yang akan memastikan kita akan berjaya mencapai sasaran itu 2026 ke 2028 nanti. Dan mungkin penekanan kita berikan kalau kita lihat kepada pertumbuhan baharu seperti NETR, kita juga lihat kepada high growth, high value HGV ini. Mungkin YB nak terangkan dengan lebih jelas apa perancangan-perancangan ini. Macam saya sebut tadi kan, banyak perancangan-perancangan sebelum ini adalah berasaskan kepada model ekonomi yang lama. Untuk tempoh 30-40 tahun yang lepas, negara kita membina pertumbuhan ekonomi atas beberapa industri tertentu. Contohnya industri peladangan, contohnya industri pembuatan dan juga perkilangan. Tetapi semasa kita mula buat tumpuan ini tahun 70, 80, 90-an dahulu, aktiviti dalam sektor-sektor ini ialah yang berbentuk intensif kepada buruh-buruh, pekerja-pekerja kurang mahir. Jadi kalau kita terus dengan aktiviti-aktiviti begini yang menjadi penyumbang besar kepada ekonomi negara, sudah tentu itu tidak lagi menarik minat pelabur-pelabur. Kerana pelabur-pelabur sekarang melihat kepada industri yang berteknologi tinggi, kerana industri inilah yang disebut sebagai bernilai tinggi dan pertumbuhannya juga tinggi. Itu yang disebut high growth, high value sector.
Jadi sebab itu semasa kita membuat semakan sejak kita mengambil alih pentadbiran negara, kita mengenal pasti bahawa untuk kita meletakkan balik Malaysia, menarik minat pelabur-pelabur dari seluruh dunia, kita perlu ada satu naratif baru. Maksudnya kita perlu ada daya tarikan yang berjaya meyakinkan pelabur-pelabur ini dan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi ke arah itu. Sebab itu kita ada 5 sebenarnya di dalam KSP nanti yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri. Saya takkan sebut secara terperinci. Salah satu yang telah kita lancarkan itu adalah industri yang berasaskan kepada peralihan tenaga. Itu yang disebut sebagai NETR. Itu adalah orang kata satu contoh lah yang telah pun kita lancarkan, dan Perdana Menteri nanti akan mempersembahkan dan membentangkan apa sebenarnya sektor-sektor yang dikira high growth, high value ini yang akan mencipta naratif perkembangan dan pertumbuhan ekonomi baru negara kita untuk kita yakinkan pelabur antarabangsa. Okay. Baik, YB, kita nak faham juga kenapa kajian separuh penggal ini ataupun KSP ini perlu untuk kita laksanakan. Dokumennya bagaimana pula? Negara kita memang telah biasa dengan rancangan pembangunan 5 tahun. Okay. Itu yang disebut sebagai rancangan Malaysia lah kan. Dan kita dah sampai ke rancangan Malaysia ke-12 yang untuk tahun 2021 sehingga 2025 kan. Tujuan negara melakukan rancangan Malaysia 5 tahun ini, pertamanya ialah untuk menetapkan sasaran. Okay. Jadi kita tengok keadaan kita sekarang, kita nak tengok untuk gaji rakyat, pendapatan rakyat berapa sepatutnya 5 tahun lagi, pertumbuhan macam mana, kemiskinan macam mana, dan itu membolehkan kerajaan merancang sektor-sektor dan keseluruhan dasar dan program kerajaan untuk mencapai sasaran-sasaran itu. Tapi yang jarang diketahui oleh rakyat, saya ingat, ialah rancangan Malaysia 5 tahun ini sebenarnya menetapkan anggaran dan juga sasaran perbelanjaan pembangunan negara. Okay. Jadi contohnya untuk rancangan Malaysia ke-12 ini, sasarannya ialah kerajaan akan membelanjakan 400 bilion untuk belanja pembangunan dari tahun 2021 sehingga 2025, dan perbelanjaan inilah yang akan diterjemahkan kepada infrastruktur, kepada bangunan, kepada program-program khusus dan sebagainya. Jadi kalau kita memperuntukkan sedemikian rupa, kita nak pastikan bahawa perbelanjaan itu bertepatan dengan sasaran dan hasil yang sampai kepada rakyat. Sebab itu di pertengahannya, sekarang ni dah masuk 2 tahun pelaksanaan, tinggal 2 tahun lebih lagi, maka kita perlu buat semakan mana yang tak berjalan ataupun gagal, bentuk campur tangan macam mana, perubahan apa. Kalau kita perlu ubah sesuatu untuk mengambil kira perubahan-perubahan yang berlaku sekitar kita. Contohnya yang baik kali ini, selepas COVID, selepas pertukaran kerajaan, selepas cabaran ekonomi global, yang inilah yang memerlukan kita perlu ada semakan di pertengahan penggal. Itu yang kita maksudkan sebagai kajian separuh penggal. Dan saya kira ini adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan ketirisan dan sebagainya juga kan. Baik, YB, kalau kita lihat tentang kemiskinan, insiden kalau kita lihat kemiskinan di bandar selalunya disebabkan oleh tekanan kos hidup yang sangat tinggi. Berbeza dengan insiden kemiskinan di luar bandar yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang rendah, tiada kemahiran dan juga kekurangan peluang untuk menceburi aktiviti-aktiviti ekonomi moden dan juga berpendapatan tinggi. Sebenarnya apa cabaran utama untuk memastikan program menangani kemiskinan tegar ini dapat direalisasikan? Satu cabarannya ialah kerana satu-satu program itu dia tidak boleh ada satu program yang boleh diguna pakai di seluruh negara. Okey, seperti yang saudari sebut tadi kan, tempat dia berbeza-beza. Cabaran di pedalaman Sabah dan Sarawak lain. Betul. Cabaran di desa lain, di bandar lain kan. Jadi untuk itu Kerajaan Persekutuan perlu memastikan bahawa program-program yang dibangunkan bukan sahaja semata-mata ada peruntukan wang. Kerana peruntukan wang itu tak payah.
Yang payahnya pertama untuk menskalakan sesuatu program itu. Sebab itu kalau tengok melalui IPR contohnya yang kita fokuskan untuk membasmi kemiskinan, kita menumpukan kepada template-template khusus kerana kita tahu pendekatan sebelum ini iaitu yang hanya memberikan wang atau bantuan dan menyerahkan segala usaha untuk keluar daripada kemiskinan itu atas usaha penerima, yang itu selalunya susah nak buat kerana cabaran buat perniagaan, cabaran pasaran, kemahiran dan sebagainya ni, risiko itu besar kepada penerima-penerima. Jadi kerajaan mengenal pasti cabaran-cabaran itu dan membina template-template khusus supaya sebahagian besar daripada risiko perniagaan itu ditanggung oleh kerajaan. Sebab itu bila kita kata insan, usahawan makanan, kita kenal pasti bahawa kalau setakat bagi modal atau setakat bagi alat dekat dia, dia kena cari tempat berniaga, kemudian dia kena bayar elektrik, kemudian dia kena cari pasaran, dia kena gaji orang. Itu sebabnya sebahagian besar tak berjaya. Itu fungsi kenapa kita pilih untuk gunakan vending machine. Kerana kerajaan cari tempat, kerajaan pastikan dia dipasang dengan baik, tak payah bayar sewa, elektrik semua, dia sedia makanan saja. Sama juga dengan Intan pun yang macam itu, kita buat infrastruktur dan sebagainya. Dan melalui template-template ini, ia membolehkan kerajaan mengambil alih risiko perniagaan dan diskalahkan pada masa yang cepat supaya lebih ramai penerima berada di dalam ekosistem menjana pendapatan yang lebih mampan. Maksudnya risiko tu tak adalah dia akan tak berjaya ke, tanam pokok-pokok mati. Jadi ini adalah bentuk-bentuk risiko yang telah diambil kira untuk memastikan cabaran itu ditanggung oleh kerajaan, bukannya ditinggalkan kepada penerima-penerima. Baik, Wabi, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang akan kita kupas tentang KSP ataupun kajian separuh penggal. Bertemu kembali. Bertemu kembali dalam Buletin Bernama, dan kali ini kita bersama dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli masih lagi membicarakan tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan apa rancangan-rancangan terbaru untuk rakyat untuk keluar daripada kemiskinan dan meletakkan negara di antara negara yang berpendapatan tinggi. Baik, YB, tadi YB ada bercerita tentang banyak yang perkara, antaranya adalah Intan, Insaf dan sebagainya. Dan kali ini kita ada program Academy in Industry atau lebih dikenali sebagai AIL yang telah diperkenalkan untuk meningkatkan jumlah pekerja yang berkemahiran tinggi dan juga produktif. Mungkin secara ringkasnya apa program AIL ini dan objektifnya apa? Dia sebenarnya kita memerlukan satu reformasi dalam pasaran kerja kita. Kalau ditanya kepada pekerja-pekerja ataupun pelajar-pelajar yang keluar universiti, yang keluar sekolah, dia akan kata tak ada pekerjaan. Tapi kalau tanya kepada majikan, majikan kata kerja banyak kosong tapi tak cukup orang ataupun tak ada orang yang mempunyai kemahiran yang diperlukan. Jadi sebenarnya keadaan sebenar di dalam pasaran kerja negara kita ialah ada jurang yang besar di antara apa yang diperlukan oleh majikan dan apa yang ada dan ditawarkan oleh di kalangan pekerja-pekerja. Dan sebahagian dari sebabnya ialah kerana industri sekarang
ekonomi sekarang dia menggunakan kandungan teknologi yang tinggi. Betul. Maka dia bertukar dengan cepat. Dan ada cabaran kepada institusi-institusi latihan, institusi pengajian tinggi untuk terus menukar silibus, menukar latihan untuk mengikuti perkembangan di industri. Okey. Sebab itu jurang dia ada begini kan. Kita nak tunggu universiti ubah dan dia sentiasa bertukar-tukar ni pun payah juga. Jadi yang kita kenal pasti ialah kita perlu ada dua aliran dari segi pendekatan kita untuk melatih pekerja-pekerja kita. Satu yang secara ekonominya dipanggil sebagai supply driven. Okey. Maksudnya kita tengok apa bentuk-bentuk pekerjaan di masa akan datang, maka kita bina universiti dan silibus berdasarkan bentuk pekerjaan itu. Itu yang sedia ada sekarang melalui universiti, kolej latihan dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu buat apa yang disebut sebagai demand driven. Okey. Yang ini bermakna kita membuka ruang sepenuhnya supaya lepasan sekolah untuk terus bekerja di industri dan mereka tidak perlu apa-apa kelayakan kerana latihan dan silibus itu akan diberikan oleh industri sendiri. Okey. Cuma untuk memastikan itu berlaku seiring, kita perlu semak dan juga kita perlu audit dan kita perlu sijilkan syarikat-syarikat dan industri-industri ini supaya silibus mereka itu menepati kehendak kemahiran seluruh negara mengikut piawai tertentu. Jadi melalui Akademi Industri ini adalah satu usaha kita untuk mewujudkan aliran latihan dan pendidikan yang kedua, terutamanya kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak muda. Kerana kita tahu bahawa yang muda-muda ni ada kecenderungan untuk terus bekerja. Okey. Daripada dia masuk universiti atau kolej latihan. Kalau sebelum ini dia nak kerja susah kerana dia perlukan sijil dahulu, ijazah dahulu. Sekarang mereka ada peluang untuk terus bekerja, terutamanya di dalam sektor pembuatan dan perkilangan, dan mereka ada silibus yang khusus yang akan dilatih oleh majikan dan mereka berdasarkan pengalaman bekerja itu kerana mereka ada kemahiran. Kau tak boleh dapat kerja kan. 9 bulan mereka akan terus diuji dan di akhir 18 bulan bekerja mereka disijilkan. Harapan kerajaan yang ini menjadi asas kepada aliran pendidikan kedua yang berasaskan kemahiran terus dalam industri supaya daripada sijil selepas mereka terus bekerja, kemahiran yang bertambah itu dapat disijilkan pula jadi diploma. Seterusnya daripada diploma mereka boleh terus kepada ijazah dan sebagainya seperti yang telah ada di negara-negara maju seperti Jerman dan Perancis. Jadi ini akan mengatasi jurang di antara kehendak majikan dengan apa yang diusahakan oleh institusi pengajian tinggi dan pada masa yang sama akan membuka peluang-peluang pekerjaan kepada lebih ramai terutamanya yang muda-muda. Dan YB, sasaran kita berapa tahun perkara ini boleh direalisasikan, jurang itu dapat dikecilkan? Sasaran kita untuk tempoh 1-2 tahun pertama ini ialah 20,000 orang untuk lepasan sekolah menyertainya setiap tahun. Okey. Dan untuk pensijilan kemahiran yang pertama mengambil masa sekurang-kurangnya 18 bulan bekerja. Jadi selepas 2-3 tahun, maksudnya selepas harapan kita 60,000 orang telah melalui program ini dan yang disijilkan itu sudah mencecah 20,000 yang pertama, maka kita ada pula kohort ataupun batch yang telah pun ada sijil dan mereka boleh pula menumpukan untuk disijilkan kepada diploma. Okey. Jadi kalau kita nak lancar terus sijil, diploma, ijazah sekaligus tak boleh. Dia kena bermula dengan satu kumpulan kemahiran dahulu yang sijil kemahiran. Bila sudah cukup, mereka kemudiannya 20-40 ribu seterusnya itu boleh tumpu pula untuk bekerja untuk tempoh 2 tahun akan datang untuk dapat diploma dan sebagainya. Jadi sasaran kita ialah sekurang-kurangnya 20,000 orang yang muda lepasan sekolah menyertai program ini setiap tahun bermula tahun ini, dan kalau ini berjalan dengan baik, saya percaya menjelang tahun 2026 kita sudah ada cukup calon-calon yang sudah ada sijil kemahiran untuk mereka menyambung terus bekerja untuk menunggu pensijilan di peringkat diploma pula. Tapi YB, ada orang bertanya, apa sebenarnya perbezaan apa yang dirancang oleh AIL ini dengan sijil kemahiran Malaysia?
Sijilnya sama. Okey. Yang mereka melalui program Akademi Industri ini, mereka selepas 18 bulan memang akan dapat sijil kemahiran Malaysia kan. Bezanya ialah kalau sekarang untuk mendapat sijil kemahiran, lepasan sekolah kena masuk dan belajar. Okey. 24 bulan, 20 bulan. Jadi dia tak ada gaji. Faham. Dan dia kena melalui peperiksaan. Jadi dia yang itu kadang-kadang kurang juga bersesuaian dengan sesetengah yang muda ini yang terus mahu bergaji kan. Jadi berbeza dengan pendekatan yang diambil melalui supply driven untuk mendapat sijil kemahiran Malaysia, caranya sekarang ialah bekerja. Okey. Dan bila bekerja ini, oleh kerana kita tahu kandungan kerja itu ialah sejajar juga dengan kehendak sijil kemahiran Malaysia. Sebab itu 18 bulan tumpuannya itu kurang kepada peperiksaan, lebih kepada pengalaman kerja, dan 18 bulan mereka akan dapat sijil kemahiran Malaysia tanpa perlu melalui pendidikan formal melalui college ataupun institusi latihan seperti sebelum ini. Okey, baik. YB, kalau kita nak mencapai status negara berpendapatan tinggi, salah satu elemen yang penting yang perlu dilihat dan sangat krusial pada ketika ini adalah gaji progresif. Dan juga dari segi kecekapan pasaran buruh. Apa yang boleh kita perjelaskan, pertaruhkan tentang gaji progresif ini? Malaysia kita, saya tarik nafas panjang. Ya. Kenapa tu YB? Sebab pertumbuhan ekonomi negara kita tak dah teruk, malah sebenarnya sangat membanggakan. Terutamanya di antara tahun 1970 ke 1999. Kemudian daripada tahun 2000 ke 2022 pun tak adalah teruk, okey kan. Tapi bezanya ialah kerana hasil ekonomi yang dijana itu sekitar 30% saja yang pergi balik kepada pekerja-pekerja sebagai gaji. Okey, faham. Yang lain itu ialah banyak kepada pemodal dan sebagainya kan. Jadi dia mewujudkan satu keadaan ekonomi yang mana kenaikan harga barang tiap-tiap tahun itu lebih cepat daripada kenaikan gaji. Dan mulanya, saya ingat 10-15 tahun yang dahulu, negara kita mula membincangkan mengenai gaji minima. Iaitu untuk kita menaikkan gaji ini, kita kena tetapkan gaji minima yang tak ada orang boleh digaji di bawah gaji ini, dengan harapan bila ada gaji minima, itu akan menolak gaji-gaji dan juga jawatan-jawatan yang lebih atas itu semakin tinggi gaji mereka. Kerana mengikut undang-undang, gaji minima ini adalah untuk pekerja tidak berkemahiran, entry level. Okey. Jadi telah dilancarkanlah gaji minima dan sebagainya kan. Tetapi hasil yang berlaku di negara kita ni agak berbeza sebenarnya daripada negara-negara lain. Bila ada gaji minima, dia tidak tolak gaji-gaji yang lebih atas tu ke atas. Dia tarik ke bawah. Sebab bila gaji minima ni, walaupun niatnya ialah supaya gaji minima ini adalah untuk pekerja permulaan tidak berkemahiran, tapi ekonomi kita pula tindak balasnya ialah oleh kerana ini gaji minima 1,500. Kalau saya bayar awak 1,700 dah cukup baiklah tu. Dia lagi atas daripada gaji minima. Jadi akhirnya dalam 2-3 tahun kebelakangan ini kita lihat gaji, terutamanya gaji permulaan, semakin rendah. Lebih 50% pekerja kita gaji sekitar RM2,600, sedangkan garis kemiskinan negara ialah RM2,598. Jadi sebab itu pandangan saya lah dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri ialah kalau kita tidak campur tangan, kerajaan tidak meletakkan dasar yang baru dan campur tangan, soal gaji ini terus makin rendah sedangkan ekonomi berkembang dan harga barang makin naik. Jadi melalui dasar gaji progresif yang akan melengkapkan dasar gaji minima, selain daripada kita ada peraturan yang menetapkan gaji tak boleh lebih rendah daripada 1,500, kita juga menetapkan syarat-syarat dan memberi imbuhan-imbuhan tertentu untuk memastikan ada kenaikan gaji yang secara berkala dan berstruktur untuk pekerja-pekerja lain. Sekarang ini yang bawah saja yang dapat. YB, kalau kita lihat apa yang dilakukan ini mungkin mudah untuk penjawat awam kerana gaji mereka ditentukan oleh kerajaan dan sebagainya. Namun bagaimana kita kerajaan dengan dasar gaji progresif ini untuk orang kata memaksa
syarikat-syarikat swasta mengikuti dasar-dasar gaji progresif ini? Saya sebelum saya jadi menteri, saya ada syarikat. Saya juga majikan. Dan saya faham bahawa pandangan saya lah. Kalau majikan ini berkemampuan untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja, majoriti majikan akan menaikkan gaji. Kerana majikan pun tahu gaji yang lebih baik akan menghasilkan pekerja yang lebih bermotivasi dan lebih produktif. Masalahnya ialah struktur ekonomi kita, kerana daripada 1.2 juta entiti syarikat ataupun perniagaan yang ada di negara ini, 79% adalah syarikat mikro. Maksudnya bilangan pekerja 5 orang ke bawah dan pendapatan bawah 200,000 setahun. Jadi mereka ni memang tak boleh nak menaikkan gaji, sebab kalau dia naik gaji, kalau kita paksa dia naik gaji, maka dia tutup kedai. Dan kumpulan seterusnya lebih kurang 20% lebih adalah kumpulan kecil, perindustrian kecil pun sama. Kalau paksa dia, maka dia tutup kedai lah. Jadi kita nak suruh naik gaji pekerja, yang akan berlaku ialah pekerja hilang kerja. Jadi sebab itu melalui dasar gaji progresif, dan sebab itu jugalah saya ingat majikan-majikan menerima dengan baik dasar kerajaan ini. Kita mengambil pendirian bahawa menaikkan gaji rakyat ini memerlukan pelaburan kerajaan. Jadi pendekatannya ialah apa yang kita dipanggil sebagai voluntary opt-in. Maksudnya mereka, majikan-majikan ini akan diberi insentif untuk menaikkan gaji secara sukarela. Kalau mereka mengikut garis panduan dan juga syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan, mengikut tangga gaji tertentu dan kenaikan gaji tahunan tertentu, maka kerajaan akan membantu mereka menanggung sebahagian daripada beban menaikkan gaji itu. Dan itu akan membolehkan kita memastikan kenaikan gaji ini berlaku tanpa kita membebankan syarikat-syarikat ini sehingga mereka terpaksa gulung tikar. Baik, kalau kita lihat YB, ucapan Perdana Menteri pagi tadi di Cyberjaya berkata inovasi akan diberi tumpuan dalam KSP ini, dan kita nak tahu bagaimana dalam pertumbuhan ekonomi, bagaimana inovasi ini akan membantu merealisasikan impian ini. Satu caranya ialah supaya kita memastikan bahawa insentif dan galakan itu diberikan kepada industri-industri yang menggunakan teknologi tinggi dan inovasi yang tinggi. Itu yang disebut sebagai HGHB tadi. Itu di bahagian dari segi aktiviti ekonomi. Tetapi yang lebih penting juga ialah memastikan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja kita. Dan yang kita rancang dan terkandung di dalam KSP nanti ialah bagaimana untuk kita membudayakan inovasi itu. Kerana dalam masyarakat kita selalunya persepsi ialah inovasi ini ialah untuk profesor-profesor. Inovasi ini payah. Sedangkan di dalam negara-negara yang berjaya, mereka melihat inovasi ini dari perspektif yang cukup mudah. Bahawa sebarang usaha untuk menambah baik sesuatu proses yang sama ada menambah produktiviti ataupun efisiensi ataupun menambah nilai, itu adalah inovasi. Jadi membudayakan inovasi ini bermula dengan merendahkan jurang ataupun ketakutan rakyat kepada inovasi. Itu yang kita buat melalui program reality TV contohnya, Inovaton, kan? Tapi pada masa yang sama kita juga hendak menggalakkan seberapa ramai yang muda untuk melihat inovasi dan berniaga ini sebagai satu bidang kerjaya dan tidak semata-mata melihat kepada makan gaji. Kerana dalam masyarakat kita sekarang ni selalunya kalau dia belajar tinggi macam mana pun, balik dengan ijazah paling hebat pun, dia nak makan gaji. Sebab untuk berinovasi, buka syarikat, produk sendiri itu payah. Sedangkan di negara-negara yang maju, keadaan dia terbalik tau. Yang paling cerdik, yang paling hebat ni, dia tak nak makan gaji. Dia buka syarikat sendiri, dia buat kajian sendiri, dan itu boleh berlaku atas beberapa sebab. Satunya ialah kerana dukungan kerajaan dari segi bantuan, dari segi modal. Kedua, kerana pasaran modal mereka itu terutamanya di peringkat awal yang dipanggil syarikat permula ataupun modal teroka,
seed investment, semua ni sangat memberi sokongan kepada kumpulan ini. Jadi ini juga sebahagian daripada aspek yang akan diberi penekanan utama supaya bukan sahaja kita menggalakkan tenaga kerja kita dan bakat kita untuk membudayakan inovasi, tetapi keseluruhan ekosistem yang membolehkan anak-anak muda ini yang berkemahiran ini memilih untuk membina kerjaya melalui inovasi dan berniaga sendiri, itu diberi penekanan utama di dalam KSP. Dan YB, kalau kita bercakap tentang inovasi, pastinya pangkalan data utama ataupun padu merupakan salah satu inovasi yang kita lakukan untuk menyelaras bantuan dan memastikan program kerajaan seperti seperti pemberian subsidi berjaya kepada golongan sasar ini. Kita nak tahu sejauh mana padu ini telah dijadikan satu perkara yang inklusif untuk semua sektor. Padu adalah usaha kerajaan yang paling besar, bukan sahaja pentadbiran ini tapi semua kerajaan sebelum ini, untuk memastikan tidak ada seorang pun rakyat Malaysia yang tercicir. Dan dulu susah nak buat kerana teknologinya tak sampai ke situ. Kan sekarang ini semuanya digital, kita semua ada maklumat. Cuma kekangan yang ada sebelum ini ialah jabatan-jabatan kerajaan ini dia ada pangkalan data masing-masing. Jadi dia tak berkongsi. Dan kalau pergi dekat jabatan ini kena isi balik. Kalau pergi ke sana. Jadi kita tidak ada gambaran yang menyeluruh mengenai kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga atau seseorang. Sebab itu sebelum ini keseluruhan dasar kerajaan berkaitan bantuan, dasar sosioekonomi semuanya berdasarkan B40, M40, T20. Sedangkan ini hanyalah garis pendapatan bulanan semata-mata. Untuk menentukan seseorang itu layak untuk mendapat bantuan kerajaan atau tidak, kita kena melihat keseluruhan pendapatan keluarga itu dan keseluruhan tanggungan keluarga itu. Dan tanggungan ini dipengaruhi oleh jumlah anak, tempat dia kat mana dan sebagainya, kan, dia lokasi dia dan lain-lain. Jadi sebab itulah maka melalui padu, bila kita menggabungkan hampir 270 pangkalan data kerajaan untuk setiap rakyat Malaysia di dalam satu pangkalan data utama, itu membolehkan kita menilai keupayaan dan kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga itu dengan lebih teliti. Dan itu akan membolehkan kita mengagihkan subsidi dan bantuan secara lebih bersasar dan lebih adil. Dan sejauh mana perkembangan padu itu setakat ini, YB? Padu diluluskan oleh kerajaan secara dasar Mei 2023 dan akan siap untuk percubaan November 2023. Dan dijangka akan dibuka untuk pengesahan maklumat peribadi kepada orang ramai Januari 2024. Jadi dia berjalan lancar seperti yang dirancang dalam tempoh yang sangat pendek, yang seperti yang telah dilaksanakan oleh jabatan-jabatan terbabit. Saya bangga sebagai rakyat Malaysia mendengar perkara itu. Kita sudah sangat berjaya. Okey, baik, tentang isu kemampanan pula, SDG. Bagaimana kita nak memastikan kajian semula terhadap strategi dan inisiatif untuk memastikan SDG kita itu mampu kita capai? Dulu bila orang cakap pasal SDG, selalunya hanya pakar-pakar saja yang bercakap tentang SDG, Sustainable Development Goals, kerana dia adalah prinsip pembangunan yang begitu menyeluruh, bukan saja perlu kaya, perlu maju, tapi alam sekitar kena bagus, tak boleh ada rasuah, tata kelola bagus, kemudian kemiskinan perlu dijaga dan sebagainya, kan. Bila kita rancang balik ekonomi negara untuk disusun melalui KSP dan melalui beberapa tindakan yang drastik, itu yang kita sebut sebagai anjakan besar. Contohnya bila kita menetapkan sasaran yang jauh lebih mencabar untuk peralihan tenaga, maknanya cara untuk kita menangani kesan perubahan iklim itu jauh lebih bercita-cita tinggi sekarang berbanding sebelum ini. Bila kita sebut tentang padu, maksudnya kita tidak berpuas hati dengan hanya tengok atas-atas macam tu. Kita nak tahu sehingga ke bawah supaya
kita ada maklumat yang tepat sehinggalah ke peringkat pendidikan anak-anak. Ini semua ialah bagaimana kita menggabungkan keseluruhan dasar dan program kerajaan supaya kita lebih diselaraskan dengan prinsip pembangunan yang lebih mampan yang disebut sebagai SDG ini. Baiklah, YB, nampaknya masa sangat mencemburui kita. Terima kasih YB Rafizi Ramli atas kesudian bersama dengan Bernama TV. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Siaran kita telah tamat. Dan terima kasih kepada YB dan sehingga kita berjumpa lagi.